As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dapat kita bertemu sekali lagi. Kita membincangkan terus pada ayat ke-49 dan ayat 50. Kemarin kita telah membaca ayat ke-48 di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, di mana Allah SWT menyatakan bahawa Allah telah menurunkan kitab dengan membawa kebenaran. Dia musaddiq, kemudian dia membenarkan apa yang sudah ada sebelumnya, iaitu kitab-kitab terdahulu. Dan kita sudah sedia maklum, salah satu daripada rukun-rukun iman adalah mempercayai akan kitab-kitab. Dan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ada pelbagai dan syariat-syariat yang banyak. Cumanya semua agama yang Allah SWT turunkan itu mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang satu, yang tunggal, tidak ada selain daripada Allah. Jadi daripada ayat yang lepas kita sebutkan juga Allah katakan maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah SWT telah turunkan. Ketika kita nak menjatuhkan satu hukum, satu perundangan, dia mesti berbalik kepada kitabullah, kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbalik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua para ulama, para siapa sekalipun ilmuwan kita sebutkan, bila mereka mengeluarkan hukum, dan hukum itu dia akan berbalik kepada dua sumber ini. Dan barang siapa yang mengeluarkan hukum tidak mengikut daripada sumber ini, maknanya tidak berasas langsung daripada sumber ini, maka itu yang Allah SWT sebutkan, jangan mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran. Jangan ikuti orang-orang yang meninggalkan kebenaran mengikut hawa nafsu mereka. Dan kemudian Allah SWT sebutkan setiap likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, daripada setiap mereka itu Allah telah meletakkan syariah. Kita sebutkan syariah itu pelbagai cara untuk kita sampai pada Allah SWT daripada satu kaum ke satu kaum itu, dia pelbagai, cuma keimanannya tetap sama. Kemudian Allah sebutkan ada minhaj, ada pelbagai jalan-jalan syariat dan juga pelbagai jalan. Kemudian Allah katakan kalau Allah mahu, kita sebut walau sya'allah la'aja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah SWT mahukan, Allah jadikan manusia itu dia ummah yang wahidah, ummah yang satu. Tetapi Allah SWT tidak mahu melakukan perkara tersebut, tapi Allah kata liyabluwakum. Akan tapi Allah nak menguji manusia terhadap segala pemberian. Fastabiqul khairat, berlumbalah kita untuk melaksanakan khairat, kebaikan. Hanya kepada Allah tempat kita kembali, tidak ada lain selain daripada Allah lah. Ilallahi marji'ukum jami'a. Okey, baik, seterusnya kita masuk hari ini pada ayat ke Bismillah, ayat ke-49.
Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yang pertama, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi satu persatu ayatnya. Kata Allah yang pertama ini, Allah sebut wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kemudian saya bacakan di sini sebutkan ini adalah suruhan Allah kepada manusia untuk berhukum. Sekali lagi kita menerangkan, Allah perintahkan kepada manusia untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan kemudian disebutkan juga ayat seperti ini berulang di dalam surah Al-Maidah, kerana waktu surah ini diturunkan Islam sudah ada dan negara sudah ada. Maksudnya Islam sudah wujud dengan negaranya tersendiri dan sudah ada hukum-hukum yang Allah letakkan ketika diturunkan surah Maidah. In fact, dalam surah Al-Maidah tu, pada kita lihat pada ayat awal-awal ayatnya, Allah SWT dah sebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Jadi dalam surah Al-Maidah ni banyak menceritakan tentang kemestian ataupun cerita berulang kali Allah kata berbalik semula kepada hukum Allah dan hendaklah sentiasa patuh balik kepada hukum Allah, kerana syariat itu untuk yang kita sebut agama Islam itu sudah dia dah komplit, dia dah sempurna. Wala tattabi' ahwa'ahum. Kemudian Allah ingatkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Nabi Muhammad diingatkan untuk berpegang dengan hukum yang ada dalam Al-Quran dan jangan mengikut hawa nafsu mereka yang tidak mahu kebenaran, yang menolak kebenaran. Sebab itu kita sebutkan ada ramai manusia yang mungkin cuba pesongkan diri mereka ini daripada perundangan yang sebenar, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita mengikuti kehendak hawa nafsu mereka dan turut pesongkan, tidak. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia misalnya, kita bila kita melihat tentang terbaliklah saya kira, kalau dalam ayat ini menceritakan supaya kita jangan sampai mengikut kehendak manusia, mengikut hawa nafsu manusia yang mahukan sesuatu yang tidak benar dari seperti yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran. Tapi pada masa sekarang ini kita lihat kadang-kadang terbalik. Kadang-kadang kita lihat manusia ini menyangkakan bahawa para ilmuwan, para ulama sebenarnya mereka itu seolah-olah memesongkan masyarakat. Contohlah saya berikan, misalnya kita cerita pasal mungkin 1-2 minggu ini kebelakangan ini menceritakan berkenaan dengan solat Jumaat. Kita tahu kita berada pada fasa masa yang sukar, yang bukan cuma sekadar sukar, dia berbeza daripada apa yang kita pernah alami sebelum ini. Masa kita tak pernah berjumpa lah dalam keadaan seperti ini, kita sebutkan sebagai pandemik, yang mengakibatkan banyak perkara yang biasa kita buat kali ini dia dah tak seperti biasa lagi, atau pada saat ini dah tak seperti biasa. Kita ambil contoh solat Jumaat kan, kalau kita lihat daripada bulan 3 ketika masjid ditutup, tak ada sembahyang Jumaat, of course lah kita dengar ada orang marah-marah. Kemudian setelah itu kita mula biasa dengan dah dibuka kelonggaran sedikit, mungkin 50 orang untuk solat Jumaat. Kemudian ditambah sebahagian masjid boleh diperluaskan sedikit jumlah jemaah. Kemudian ditambah kepada waktu, maksudnya ada masa yang telah ditetapkan, masa grup 1, masa grup 2, masa grup 3 pula even. Kemudian kita berhadapan dengan situasi keadaan waktu semakin, maknanya ketika berlaku pandemik dari bulan 3 sampailah kita ke sekarang ni, mungkin kita sebutkan masa zuhur itu pada awalnya tu dia agak awal, tapi lama kelamaan kita pun sedia maklum masa itu dia berubah. Kadang dia awal, kadang dia boleh lambat, kadang dia boleh mula 12 lebih waktu zuhurnya, kadang boleh sampai ke 1 lebih misalnya. Jadi untuk memastikan keadaan tetap berjalan seperti baik, maka keluarlah satu yang kita panggil, mungkin kita lihat perkongsian berkenaan dengan diizinkan untuk solat Jumaat lebih awal daripada masuknya waktu solat zuhur, dan diperkhususkan pula bagi mereka-mereka yang solat Jumaat di masjid. Maksudnya mereka yang solat zuhur di rumah tetap perlu mengikut masa zuhur seperti biasa. Nah, bila timbul perkara seperti ini, datang, memang mungkin tidak banyak, tetapi datang kumpulan-kumpulan kecil yang mengatakan bahawa ini nak nak melonggarkan agama, nak divertkan manusia daripada jalan sebenar. Tanpa kita duduk sekejap dan kita mengkaji, kita perlu tahu yang bukan semua benda ada di dalam kepala kita. Bukan semua maklumat tu kita ada.
Maksudnya apatah lagi kita bercakap tentang agama walaupun kita biasa lakukan, maksudnya yang biasa kita faham bila kita nak solat, solat bila masuk waktu. Nah itu antara syarat-syarat wajibnya solat lah. Bila sampailah masuk waktu, bila tak masuk waktu tak boleh solat. Yang kita fahami begitu. Tetapi kita kena selitkan sedikit ruang untuk fikir, ada tak sebenarnya para ulama yang pernah bincangkan hal ini? Atau ada tak hadis yang pernah berlaku sebaliknya, solat di luar daripada waktu tersebut? Dan kalau ada, pada situasi apa? Pada waktu apa? Adakah pada setiap waktu ataupun pernah berlaku pada waktu Jumaat? Dan kenapa dia berlaku? Dan pelbagai lagi. Jadi kita kena berikan sedikit kekosongan itu untuk kita cuba isi dengan maklumat sebelum kita mula terus mengkritik. Sebab kritik tanpa ada asas, dia bukan satu kritikan lah, tapi dia satu tuhmahan, dia satu tuduhan yang melulu. Kita tak ada backup, kita tidak ada kita punya own reference, we don't have our backup, we don't have our research, kita tak ada information. Kalau bukan research pun kita tak ada info berkenaan dengan hal tersebut. Suddenly kita cakap dia ni tak betul, ini mufti ajar benda yang salah, jadi saya kira itu satu perkara yang tak sepatutnya berlaku, kan? Tak sepatutnya berlaku. Baik, berbalik kepada hal ini, dia open to discussion. Of course, kita boleh open sesuatu benda tu kepada discussion, maknanya siapa mazhab yang menerima, membenarkan, dan mengapa pula kita ikut. Yes, we can discuss on that, itu lain cerita. Tapi ini menolak melulu tanpa ada sandaran apa-apa. So I think kita kena alhamdulillah lah, tak berapa ramai lah kita lihat, tetapi masih lagi wujud. Kita perlu hapuskan pemikiran ini dan kita perlu menjadi orang yang lebih berfikiran, lebih kritikal lah, terbuka. Okey. So kemudian disambung, wala tattabi' ahwahum. Tadi kita sebut jangan ikuti hawa nafsu mereka. Sudah sebutkan terbalik pula sekarang kan, orang menyatakan pula para ulama ikut hawa nafsu. Baik. Kemudian disambung, wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallah. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu daripada sebahagian apa yang telah diturunkan oleh Allah. Saya ingat jelaslah dalam ayat ini Allah ingatkan kepada para anbiya, pada nabi dan kepada kita semua untuk waspada dengan kumpulan yang divertkan kita mungkin dengan pelbagai perkara-perkara yang mereka cuba pesongkan, soalan-soalan yang untuk dibawa kita lari daripada ajaran yang sebenar dan seumpamanya. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'd dhunubihim. Jikalau mereka berpaling, kalau kita dah berikan yang betul tapi kumpulan tertentu mungkin dia berpaling, dia keluar, maka Allah sebut, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah kehendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian daripada dosa-dosa mereka. Jadi kita sambung dibaca di sini sebutkan Allah memberi ancaman sekiranya mereka berpaling daripada ikut keputusan wahyu, tak nak ikut Allah SWT, maka ketahuilah bahawa Allah itu akan menyediakan suatu balasan, suatu adab buat mereka, dan Allah akan menimpakan mereka itu dengan musibah daripada hasil daripada dosa mereka. Sedangkan kita kata ada balasan lah daripada Allah SWT akan perbuatan mereka itu. Baik, kemudian disambung, wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Allah SWT tutup ayat ni, kata Allah, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Sebutkan orang-orang yang challenge agama Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak melaksanakan agama dengan sebenar, kemudian nak pesongkan kepada yang lain. Okey, hari ini ringkas saja, saya terus nak masuk pada ayat ke-50. Kata Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun. Kemudian Allah tanya soalan, Allah sebutkan apakah hukum jahiliah yang mereka hendaki? Apakah hukum orang-orang jahiliah, orang-orang kita sebutkan sebelum Islam, sebelum kejahilan kita sebutkan, apakah itu yang mereka nakkan? Hukum itu ke yang mereka mahukan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik daripada lebih baik berkenaan dengan hukum-hukum Allah ini bagi daripada orang-orang yang yakin. Okey, kita baca ayat tersebut. Allah sebut afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliah yang mereka hendaki? Sudah ada hukum syariat daripada Allah, tapi adakah hukum jahiliah yang manusia nak cari lagi? Sudah ada penerangan yang jelas berkenaan dengan hukum yang sebenar yang telah ditentukan Allah, tapi masihkah kita nak mencari hukum yang sebaliknya, mencari panduan yang sebaliknya, yang tak sepatutnya, yang tak Allah SWT tetapkan untuk kita? Apakah dengan pemikiran yang waras itu yang mahu kita lakukan pada sebenarnya? Baik, wa man ahsanu minallahi hukma. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Allah SWT tanya, siapa yang lagi baik berikan hukum selain daripada hukum Allah? That's why kita mesti kena understand
kita mesti faham bila kita berbalik kepada perundangan Islam, kerana perundangan Islam itu adalah perundangan yang telah menetapkan penuh dengan segala bentuk hikmah. Dia ada hikmah dia. So we need to understand tu. Dia ada hikmah. Hikmah tu kita kata keindahan, kita ada reasoning dia, kita ada syariah yang telah Allah sempurnakan, indah, cantik. Ini suatu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita fahami di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan manusia ni, supaya kita tidak melihat bahawa perundangan Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah perundangan yang kosong. Tidak, dia ada keindahan dia. So important. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. So siapa hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Bagi orang-orang yang yakin. Syariat itu diberikan kepada semua manusia, tetapi yang menggunakan adalah mereka yang yakin saja. So keyakinan itu yang perlu kita dapatkan. Untuk mendapatkan keyakinan perlu kepada pembelajaran. Dia yakin itu penting, tetapi jangan yakin kita sebut confident lah, mesti ada confidence tapi jangan overconfident. Overconfident ni adalah kita tak baca, kita tak belajar, tiba-tiba kita dengan yakinnya kita kata itu salah dan ini betul misalnya. Jadi atas dasar apa kita buat begitu? Itu penting untuk kita perhatikan, biar kita yakin, jangan sampailah kita jadi orang yang terlebih yakin sehingga overconfident, tersalah pula. InsyaAllah sebagai panduan buat kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything goes on.